kami cabak hang pisaman Anwar. Jika kata-kata Anwar adalah salah, jika penerangan bersama wartawan Anwar adalah fitnah terhadap Najib dan juga terhadap Zahid, dipersilakan pergi saman Anwar, pergi buat report. Jika setiap kata-kata Anwar yang Anwar pernah mencukupi majoriti sebagai Perdana Menteri atas sokongan Najib, Zahid dan kluster mahkamah, kalau perkara tu tak benar, jika perkara tu tak benar, dipersilakan untuk saman Anwar. Kita tengok, tolong bagi kita dekat Tok Hang, tolong subscribe aku punya channel. Sekarang aku ada dekat Jalan Tun Razak, tak payah tanya. Kita pakai spring spot memang melambung. Okey. Bagi kita dekat Tok Hang, tolong subscribe aku punya channel. Okey, lepas tu kata-kata Anwar, orang macam Anwar ni kita perlu angkat sebagai Perdana Menteri. Walaupun dah di-offer untuk menjadi Perdana Menteri dengan syarat campur tangan kes mahkamah, Anwar sanggup tolak kan, campur tangan dengan kes mahkamah, dan Anwar pun tak dapat jadi Perdana Menteri. Kita boleh tengok keteguhan atas kata-katanya. Dia tak jadi Perdana Menteri tak apa, yang penting dia tak menghancurkan negara seperti Najib dan Zahid. Kita boleh tengok huru-hara politik Malaysia ni disebabkan dua lembaga hitam ini telah menyihir rakyat Malaysia. 3 juta UMNO, 3 juta ahli UMNO. Dan kita tengok di antara 3 juta UMNO, 3 juta UMNO ni boleh katakan 1.5 juta kot sudah mati. Dah tak wujud dah kira macam di dalam dunia. Allahu Akbar, jalan jam. Okey, lepas tu kita boleh tengok 1.5 juta tu mungkin dah kaya raya kot, sebab mereka dah duduk dalam kerajaan. Ada yang daripada beranak umur 18 terus duduk dalam politik sampailah umur ni dah 80, 70. Mereka betul-betul duduk dalam politik kan. Dulu kononnya korporat. Kalau hang dah buat korporat, hang dah kaya raya, hang dah senang, hang tak perlu masuk politik kot kan. Sebab sekarang ni disebabkan hang nampak lubang politik boleh buat duit, sebab tu hang masuk politik. Dan terus berpuluh tahun hang duduk di dalam politik. Jadi kita boleh tengok kejujuran UMNO, keikhlasan UMNO untuk bantu rakyat. Bukan nak puji dia, tapi Anwar Ibrahim menunjukkan attitude dia. Anwar Ibrahim menunjukkan sikap dia sebagai supaya tidak melanggar kedaulatan undang-undang Malaysia. Kita boleh nampak kita dengan jelas kan. Kalau betul-betul Anwar okey, alright, aku hapuskan kes Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri dah berapa lama dah. Mungkin sekarang ni Ismail Sabri berapa bulan dia dah jadi Perdana Menteri. Okey, Anwar Ibrahim pun mesti jadi punya kalau betul-betul dia terima offer. Jadi kita boleh fikir depa lantik Ismail Sabri secara terpaksa sebab depa nak orang UMNO yang ada dalam kerajaan. Depa nak Perdana Menteri tu adalah daripada UMNO. Depa lantik Ismail jadi Perdana Menteri. Ismail Sabri pun tak boleh ikut kehendak depa agak. Lepas tu dia pergi jumpa Tajudin. Diorang ni tak boleh tolong. Diorang tak boleh tolong. Tolong apa? Kes-kes aku begitulah Tajudin bongkarkan. Jadi kita kena ingat kehancuran yang UMNO dah buat 60 tahun.
Kita tolak lah 10 tahun 20 tahun zaman Tun Abdul Razak dan juga zaman Tun Abdul Rahman. Sebab waktu tu Malaysia baru merdeka, baru nak membina kan. Lepas tu disambung zaman Mahathir sampai hari ni kehancuran demi kehancuran sebab muka-muka UMNO, muka-muka Mahathir. Memang kita boleh bangga dengan Mahathir, kita boleh bangga atas pembangunan, tapi atas kehancuran, atas kroni-kroni kekayaan kroni, kesenangan kroni, JLC, lepas tu menswastakan syarikat, lepas tu yang kepala-kepala swasta kaya raya dengan duit kerajaan. Dan daripada dulu lagi kerajaan ni ada betapa bocornya kewangan kerajaan ni. Sebab tu Najib membawa sistem yang sama dan juga turun dekat Mahathir sekali lagi. Mahathir jadi Perdana Menteri 22 bulan pun ikut sistem yang sama. Sebab dia dah 22 tahun kononnya jadi Perdana Menteri. Jadi kononnya dia ada pengalaman, tapi dia membawa sistem yang lama. Tapi dia tak tahu sekarang ni sistem baru. Faham tak? Sistem baru. Cuba tengok daripada Vladimir Putin, Presiden Rusia. Apabila sekarang ni dia ada, kira macam aku ada layan satu video tu, Putin ni dia dah jadi presiden 20 tahun dah. 20 tahun lebih kalau tak silap aku. Jadi 20 tahun dah tu dia ibarat dia kalih sistem Rusia yang lama. Nama apa? Aku lupa sistem ni apa dia atau sebelum Rusia jatuhnya kepada Putin kan, ada puak-puak ni depa dah kontrol Rusia supaya Rusia ni tak membangun, supaya Rusia ni terbelakang kan. Macam mana pimpinan UMNO buat kepada rakyat daripada tahun bila sampailah rakyat terbuka mata dan rakyat dapat sebabkan. Di zaman Putin tu, waktu Putin dapat je Rusia, boleh katakan kemunduran ekonomi tu lambat. Dan apabila Putin dapat je Rusia, boleh tengok perubahan demi perubahan dan juga kekayaan dan juga kejayaan Rusia. Dan juga Rusia ni telah mengangkat martabat Rusia dan dia telah mengukuhkan ketenteraan Rusia. Dia dapat menghebatkan ekonomi dunia. Lepas tu dia macam hasil bumi dia tu dia dapat beri harapan. Dia dapat bagi harapan kepada negara-negara Eropah dan juga negara Eropah mengharapkan hasil-hasil bumi Rusia ni untuk supply dekat negara negara Eropah. Dan apabila perang Ukraine dan juga Rusia dan juga kononnya kesombongan Eropah menyekat segala jual beli dengan Rusia, dan sekarang ni negara-negara Eropah terseksa dengan krisis makanan, dengan krisis cuaca alam lah, krisis dengan Rusia, dengan Ukraine lah, peperangan lah, macam-macam. Hidup dekat Amerika dan juga Eropah lebih terseksa daripada Malaysia. Segala mak nenek, memang mata wang mereka tinggi. Apabila mata wang mereka tinggi, segala barang mak nenek pun tinggi. Berbeza dengan Malaysia, mata wang rendah, barang semua lebih tinggi. Macam tu. So kita kena ingat kebobrokan, penipuan yang Najib dan Zahid buat terhadap 3 juta rakyat UMNO. Dan apabila dah terkantoi bualan suara dengan Anwar pun dia tak mengaku. Pelbagai helah, pelbagai kejahatan, pelbagai kejahatan yang mereka buat, dan apabila kantoi mereka tak mengaku. Dan orang macam ni masihkah hampa perlu mengundi mereka? Adakah hampa masih perlu sokong mereka? Orang-orang macam Zahid, Najib. Kita dah tahu kerosakan zaman Najib yang Najib tinggalkan kepada negara hari ini. Rakyat kena tanggung 51 bilion
2039 kena bayar cash dan setiap tahun bunga 2.7 bilion. Bukan 2.9. Semalam video aku dah cakap 2.9. 2.7 bilion setahun. Bayangkan ni, sebab itulah kerajaan tak dapat bantu rakyat hari ni, disebabkan kerajaan kena kumpul duit sehari 7 juta untuk nak simpan duit, untuk nak bayar bunga kepada bank mana, bank New York ke, bank mana yang 1ADB pinjam ni. Jadi fikirkan, jangan sokong UMNO buat selama-lamanya. UMNO dah hancur, UMNO dah gila kuasa, UMNO dah jadi keharam jadahan. Jadi jangan sokong UMNO. Undilah PKR sebab pimpinan PH sekarang bukan macam pimpinan zaman Tun Mahathir. Tun Mahathir tu ciri-ciri dia dah hidup 22 tahun di dalam kuasa sebagai Perdana Menteri. Dan apabila dia jadi Perdana Menteri, dia sistem dia semua sistem dia sama. Dan dia lebih kedekut daripada pimpinan terdahulu sampai rakyat sekarang ni, rakyat dah menghukum PH. Sedangkan orang-orang yang ada dalam kabinet PH 2018, 2019 dan 2020 tak ada dah di dalam Pakatan Harapan sekarang. Jadi tolong jangan sokong UMNO. Hampa tolong ambil tahu, tolong kaji, tolong study demi kebaikan anak hang, cucu hang, tok hang, mak hang, pak hang dan kita semua. Assalamualaikum.